Hai semua, bertemu lagi kita dalam kelas kimia bersama Cikgu Ruhizan. Pada kelas kali ini kita akan membincangkan konsep mol. Sebelum kita pergi kepada apakah itu konsep mol, ayuh kita ingat balik satu kebiasaan yang pernah kita buat dalam kehidupan harian kita. Dalam kehidupan harian, kita menggunakan unit seperti pasang dan dozen untuk mewakili kuantiti atau bilangan bagi suatu objek. Contoh, sepasang kasut. Sepasang kasut menunjukkan ada dua kasut. Okey. Sepasang stokin. Sepasang stokin menunjukkan ada dua stokin. Okey, dan sepasang pengantin. Sepasang pengantin menunjukkan ada dua orang pengantin. Jadi, apabila kita sebut sepasang, bermaksud kita merujuk kepada dua benda. Dan, sedozen telur. Bermakna, ia menunjukkan bahawa ada 12 biji telur. Sedozen donat menunjukkan bahawa ada 12 biji donat. Maka, sedozen merujuk kepada 12 benda. Okey. Bagaimana pula dalam kimia? Okey, dalam kimia juga kita ada perkara yang seperti itu. Kalau di kehidupan harian kita, kita ada sepasang merujuk kepada dua, manakala sedozen merujuk kepada 12. Okey, dalam kimia, apakah pula? Baik, dalam kimia kita menggunakan konsep mol. Apakah itu konsep mol? Dalam kimia, unit mol digunakan dalam penyukatan kuantiti bahan. Apakah kuantiti bahan yang diwakili oleh unit mol? Okey, atau dengan lebih tepat lagi, berapakah kuantiti bahan yang diwakili oleh unit mol? Okey, mengikut Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen dan Gunaan, ataupun kita kenali sebagai UPAC. Mol atau simbolnya juga adalah mol, ialah unit SI untuk kuantiti suatu bahan. Satu mol bahan mengandungi 6.022140076 darab 10 kuasa 23 entiti asas bahan tersebut. 6.022140076 darab 10 kuasa 23 ialah satu nilai tetap yang dipanggil sebagai pemala Avogadro. Wah, kalau ikutkan definisi mol, amat mengerikan. Okey, jom kita permudahkan sikit. Dalam erti kata mudah, satu mol bahan mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Jadi, kita faham bahawa dalam kehidupan harian kita, kalau sepasang merujuk kepada 2. Kalau sedozen merujuk kepada 12. Manakala, kalau dalam kimia pula, 1 mol merujuk kepada 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah bahan tersebut. Okey, cantik. Barulah kita mudah untuk ingat nombornya. Baiklah, jom kita lihat 3 bahan agar kita lebih mahir cara menggunakan konsep mol. Bahan pertama ialah bahan yang dibina daripada bahan atom. Okey, ini ialah satu atom, unit asas yang paling kecil. Jadi, ayat yang kita perlu guna untuk menerangkan bahan atom berdasarkan konsep mol ialah 1 mol bahan atom mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Baik, jika kita merujuk kepada gambar tersebut menunjukkan wayar kuprum. Jadi, bahan atom yang dimaksudkan ialah kuprum. Maka, ayat yang lebih tepat yang kita perlu tulis ialah 1 mol kuprum sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 atom kuprum. Baik, contoh bahan yang kedua.
Bahan yang kedua dibina daripada bahan molekul. Okey, ini ialah molekulnya. Baik, ayat yang kita perlu tulis untuk menerangkan konsep mol bagi bahan molekul ialah 1 mol bahan molekul mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul. Baik, jika kita merujuk kepada gambar tersebut merujuk kepada air. Jadi bahan molekul yang dimaksudkan ialah air. Maka lebih tepat jika kita tulis begini. 1 mol air sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul air. Baik, bahan yang ketiga ialah bahan yang dibina daripada bahan ion. Okey, ini ialah pasangan ion-ion yang membentuk bahan ion tersebut. Ayat yang perlu kita tulis bagi menerangkan konsep mol, bagi menerangkan bahan ion dengan menggunakan konsep mol ialah 1 mol bahan ion mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 unit formula. Baik, bahan ion dimaksudkan ialah jika merujuk kepada rajah tersebut, rajah menunjukkan garam biasa iaitu natrium klorida. Jadi bahan ion yang dimaksudkan ialah natrium klorida. Maka ayat yang lebih tepat kita tulis ialah 1 mol natrium klorida sama dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 unit natrium klorida. Baik, pelajar semua, setakat ini kelas kita pada kali ini. Berjumpa lagi dalam video yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sekadar bertemu lagi. Bye.